Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Cafe Ramadan episod pertama kita telah pun kupas mengenai asas-asas yang perlu kita fahami mengenai bulan Ramadan yang mulia ini. Dan ketika ini saya masih lagi ditemani oleh Ustazah Nordira Idris untuk episod kedua Cafe Ramadan. Terima kasih Ustazah kerana setia bersama saya di sini. Okey Ustazah, bulan Ramadan ni penuh keberkatan ya. Orang kata bulan yang terbaik untuk kita rebut pahala. Siapa yang tak rebut pahala ni rugilah. Okey, jadi Ustazah, apa cara terbaik yang Ustazah boleh kongsikan untuk kita hayati nak menambah amalan di bulan Ramadan secara umum Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hana sihat hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Sihat Ustazah. Baik, untuk menambah bulan Ramadan, untuk menambah amalan pada bulan Ramadan ini, kalau kita tengok yang terbaik, yang pertama untuk menambah adalah dengan memperbanyakkan solat sunat. Solat sunat antara yang paling besar pada bulan Ramadan ini adalah sunat tarawih, iaitu sama ada 8 rakaat dikerjakan 8 ataupun 20 bersama dengan witir ya, 3 rakaat. Dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Perbanyakkan baca Al-Quran kerana pada bulan Ramadan ni adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi pada bulan ini semua orang mengambil kesempatan untuk membaca Al-Quran berulang-ulang, satu untuk melimpatkan lagi pahala tu, kerana setiap perkataan itu 10, bukan alif lam mim tu 1, tapi alif tu 1, 10, lam tu 10, mim tu 10. Jadi bayangkanlah sebanyak mana kita membaca, hatta baca qul huwallahu ahad sekalipun dah banyak pahala yang kita dapat kumpul. Dan sifat pada bulan Ramadan ni juga adalah digalakkan beriktikaf, iaitu pergi kepada masjid, beriktikaf di masjid, kerana Allah suka dan Allah akan melayang orang-orang yang datang beriktikaf di rumah-rumahnya ini. Dan bulan Ramadan ni perbanyakkan sedekah, kerana kita tahu Rasulullah itu seorang yang dermawan. Pada bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan. Okey. Ustazah, tadi Ustazah ada katakan tentang solat tarawih, kan istimewalah di bulan puasa ni. Tapi Ustazah mungkin ada khilaf juga di kalangan masyarakat kita. Ada yang menggunakan alasan penat bekerja dan sebagainya untuk tak kejar pahala tarawih tu. Komen Ustazah sendirilah. Baik, solat tarawih ni ada setahun sekali saja. Pada bulan Ramadan saja solat tarawih ini, dan ganjaran pahalanya sangat besar. Jadi sebab itu sesiapa yang merasa letih, penat, sangatlah rugi, kerana mana ada ibadat yang tidak lelah. Semua ibadat ni berlelahan. Kerana apa kita lelah? Kerana kita nak capai yang terbaik. Perlukan pengorbanan, Ustazah? Perlukan pengorbanan. Perlukan pengorbanan. Mana ada ibadat yang tak lelah? Kalau haji lagi lelah kan, 7 kali tawaf sa'i. Dan sama juga dengan puasa, berlelah-lelahan. Solat tarawih juga berlelah-lelahan. Jadi insya-Allah pahalanya akan kita rasa manisnya itu di dunia dan juga di akhirat. Jadi ambil peluang tu lah, ambil peluang ya? Walaupun kita letih, tapi sebenarnya 8 saja paling-paling kan, 8 saja, kemudian witir 3 rakaat, dan boleh dibuat di rumah, boleh juga dibuat di masjid. Tapi seronok ya Ustazah kepuasan solat tarawih tu ya, kan? Dan dia tidak ada pada bulan yang lain. Jadi sebab itu ambil kesempatan tarawih ini, kerana Allah Rasulullah minta supaya hidupkan bulan Ramadan ni dengan qiyam. So apa yang nak qiyam, diperkenalkan sunat tarawih. Dan sunat tarawih ni muakkad, sunat muakkad. Rasulullah, sejarah solat tarawih ini, pada masa Rasulullah mula-mula solat, sahabat ikut kan. Kemudian hari malam kedua Rasulullah dirikan solat, sahabat ikut. Ini hadis Sayyidatina Aisyah. Apabila malam ketiga, ramai menunggu Rasulullah untuk solat sunat tarawih, tetapi Rasulullah tidak pergi ke masjid. Apabila pagi besoknya, Rasulullah bagi tahu kepada sahabatnya bahawa aku sengaja tidak datang kerana aku tidak mahu memfardukan solat sunat tarawih ini. Jadi sebab itu betapa kasihnya Rasulullah kepada kita, tidak memfardukan perkara tersebut, tetapi sayanglah kalau kita tidak mendapatkannya. Ambil peluang ya Ustazah. Ya, insya-Allah. Ustazah, kita tahu macam Ustazah katakan tadi, bulan yang mulia turunnya Al-Quran, ataupun kita panggil sebagai nuzul Al-Quran. Mungkin ada yang berniat nak kata Al-Quran Ustazah, especially pada bulan puasa ni. Ustazah ada tips ke nak kongsikan? Selalunya macam ni. Tak kata, saya mengingatkan diri saya juga lah ya.
Kalau kita baca seorang-seorang mungkin kita rasa mengantuk, puasa pula kan, nak qiyam lagi. Jadi saya sarankan kita adakan kelas tadarus ataupun kita join mana-mana, ikut serta kelas-kelas tadarus yang dibuat di surau, di masjid ataupun kawan-kawan. Sekarang kan secara online dah boleh kan, so buat Zoom lah. Senang kan? Jadi buat kelas supaya kita saling ingat menghayati dan ada semangat daripada kawan-kawan yang lain. Yang kedua, ikutilah solat sunat tarawih yang dibuat satu juzuk satu malam. Kan ada sembahyang tarawih yang dibuat 20, so satu rakaat satu juzuk. Jadi senang, terus sembahyang dapat satu khatam Quran. Okey, Ustazah. Tapi belum berlumba lah untuk mengejarnya. Betul. Ya. Ustazah, tadi Ustazah ada katakan juga tentang bersedekah. Ya. Jadi untuk kita juga disunatkan Ustazah untuk menyediakan juadah berbuka untuk orang ramai, Ya. terutamanya orang miskin. Ya. Betul Ustazah ya? Bulan puasa ni, Ramadan ni, kita memang disunatkan menyediakan makanan untuk orang berbuka. Kerana sesiapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka ni, dia mendapat pahala sebagaimana orang berpuasa tersebut. Tidak ada mengurangkan sedikit pun pahala orang yang berbuka dengan makanan yang dihidangnya. Jadi apatah lagi pada orang miskin, kerana puasa tu sendiri adalah untuk menjadikan kita lebih bersederhana, lebih mengingat kepada orang-orang yang lapar. Bila kita lapar, baru kita teringatkan. Sebagaimana Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dia sentiasa mendahulukan makanan untuk dia punya rakyat, dan dia memang tak nak kekenyangan kerana dia takut lupa kepada orang-orang yang kesusahan. Jadi sama juga bersedekah ini, menyediakan makanan itu adalah termasuk dalam bersedekah dan pahalanya lipatan kali ganda. So kejarlah bersedekah kerana Rasulullah itu juga seorang yang sangat dermawan pada bulan puasa. Okey, jadi Ustazah, antara amalan yang selalu saya dengar juga dan ramai juga yang praktikan, memperbanyakkan doa sebelum berbuka. Ustazah mungkin boleh perincikan? Ya, betul. Antara waktu mustajab pada Ramadan ni, sebagaimana saya sebut ya, Allah memfardukan Ramadan itu berpuasa, dah dapat pahala kan, la'allakum tattaqun, untuk pahala bertakwa. Tetapi dalam pahala tu disunatkan berbuka pada segerakan berbuka, lewatkan sahur, dan diletakkan pada waktu-waktu ini waktu mustajab. Pada waktu sahur waktu mustajab, pada waktu sebelum berbuka juga waktu mustajab, di mana disebut doa bagi orang yang berpuasa itu sangat mustajab. Jadi sebelum 5 minit ke 10 minit sebelum berbuka itu, banyakkan beristighfar, banyakkan memuji Allah SWT. Allah sangat suka dipuji. Banyakkan tasbih, banyakkan berdoa keampunan, dan juga jangan lupa untuk doakan doa yang diajar oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. So banyakkan doa dan istighfar. Okey, baik Ustazah, mungkin soalan terakhir, beberapa minit yang akan berakhir ni Kefir Ramadan episod kedua. Ustazah, kita tahu ada kelonggaran juga diberikan kepada mereka yang pada bulan Ramadan. Mungkin Ustazah boleh kongsikan juga kepada penonton Kefir Ramadan. Baik, sebagaimana dalam banyak ibadat, Islam ada rukhsah, iaitu keringanan masuk dalam solat ataupun juga berpuasa. So keringanan kepada orang-orang yang sakit, yang tidak boleh berpuasa, di mana orang-orang yang sakit ini bukan mengikut dia, tetapi mengikut doktor. Pakar perubatan kata puan tak boleh berpuasa, maka dia tidak boleh berpuasa, maka diberi keringanan untuknya. Yang kedua adalah kepada orang-orang yang musafir yang perjalanan jauh. Perjalanan musafir itu pula adalah tujuan yang baik, bukannya musafir yang mencari maksiat atau sebagainya lah, tapi musafir yang baik, maka diberi keringanan untuk berbuka puasa. Manakala yang ketiga adalah wanita hamil ataupun wanita yang menyusu, dikhawatiri memberi kesan kepada dirinya ataupun kepada anak yang dikandungi ataupun yang disusu. Tetapi ada dia punya lain ya hukum dia, sebabnya kalau wanita itu tidak berpuasa kerana diri dia, maka dia perlu menggantikan saja. Tetapi kalaulah dia
buka puasa tu kerana anaknya, maka menggantikan dan fidyah. Jadi ada dia punya syarat-syarat jugalah. Okey, baik dia. Itu dia perkongsian daripada Ustazah Nordira Idris. Saya rasa singkat tapi cukup padat untuk kita sama-sama menambah ilmu pada bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih Ustazah, 2 episod bersama dengan KF Ramadan. Semoga perkongsian tadi memberi manfaat kepada semua dan juga insya-Allah KF Ramadan akan bawakan lagi pelbagai topik menarik yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum.